KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Moga semuanya sihat, sejahtera, sentiasa berada dalam keadaan yang orang kata apa, bersemangat dan juga positif. Dan seperti biasa, kita nak kena sentiasa budayakan norma baharu walau di mana pun kita berada. Kita berada dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ni. Kita nak kena jaga penjarakan fizikal sekiranya memerlukan kita untuk keluar. Penjarakan fizikal kena jaga. Kemudian wajib pakai pelitup muka dan juga kerap sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman ataupun gunakan air dan juga sabun sekiranya anda berada di rumah. Kita nak belajar sama-sama pendidikan moral dengan topik kita adab dalam majlis rasmi dan juga tidak rasmi. Kita saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia kita bersama dengan cikgu kita, Cikgu Norjilawati Muhammad Amin, Guru Pendidikan Moral SMK Setia Alam Selangor. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar cikgu, sihat cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, kan cikgu pun dah bersedia, dah nampak luar biasa. Yang paling penting cikgu, kita sentiasa menjaga SOP cikgu Ya, seperti saya dan cikgu sekarang ni kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kemudian kami pakai pelitup muka, cikgu double face mask lagi untuk sama-sama nak mainkan peranan kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Dan cikgu, kita ada gel pembasmi kuman cikgu untuk kita sama-sama nak gunakan. Kan, silakan cikgu. Yes, kalau anda di rumah mungkin tidak ada gel pembasmi kuman, boleh gunakan air dan juga sabun untuk memastikan kebersihan kita sentiasa terjaga. Baik, saya pula guna. Tidak ada siapa yang terkecuali daripada nak kena jaga SOP ataupun menjaga kebersihan diri kita. Baik, itu dia. Cikgu, hari ini kita nak belajar pasal topik kita pendidikan moral dan topik subjek kita pendidikan moral dan adab, topik kita adalah adab dalam majlis rasmi dan juga tidak rasmi. Okey, jom kita nak persilakan rakan-rakan saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Setia Alam untuk masuk. Itu dia. Hai, apa khabar semua? Hai, khabar baik. Cikgu, boleh tak kalau kita nak berkenalan dengan diorang cikgu? Ya, silakan. Okey. Kita nak mulakan dengan rakan kita yang pertama, T. Aiswariah Rani. Silakan. Selamat sejahtera. Nama saya Aiswariah Rani Tanggawelu dari kelas 3 Al-Khawarizmi. Saya berasal dari Meru. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seterusnya rakan kita Janani. Silakan. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Janani Selvam. Saya dari 3 Albert Einstein. Saya berasal Setia Alam. Terima kasih. Alright, sama-sama Janani. Okey, seterusnya kita persilakan Lisha Lini untuk perkenalkan diri anda. Silakan. Selamat sejahtera cikgu. Nama saya Lisha Lini, anak Purba Velasami dari kelas 3 Albert Einstein. Saya berasal dari Meru. Terima kasih cikgu. Alright, terima kasih Lisha Lini. Seterusnya Dinusha. Selamat sejahtera. Nama saya Dinusha Morgan. Saya dari kelas 3 Al-Khawarizmi. Saya berasal dari Setia Alam. Terima kasih. Baik. Dan the last one, J. Twisha. Silakan J. Twisha. Selamat sejahtera. Nama saya Twisha Joti, anak perempuan J. Ganison. Saya dari kelas tingkatan 3 Albert Einstein. Saya berasal dari Setia Alam. Terima kasih. Wah, thank you. Ni mesti bijak macam Albert Einstein juga ni kan, masuk kelas Albert Einstein. Baik. Terima kasih rakan-rakan kita yang perkenalkan diri. Yang paling penting, semua dah ready ke untuk mulakan pembelajaran? Boleh bagi saya double thumbs up kalau dah ready, kalau dah bersemangat. Wah, itu dia, semua dah bagi double thumbs up. Saya kena percaya semua adik-adik dekat rumah pun dah bersedia cikgu. Okey, pertama sekali saya ucapkan selamat sejahtera murid-murid cikgu yang berada bersama dengan cikgu di studio dan murid-murid cikgu yang berada di rumah. Ya. Okey, untuk hari ini cikgu akan memberikan kefahaman berkaitan dengan adab dalam majlis. Ya. Dan menerapkan kemahiran amalan dalam majlis. Okey, so kita nak belajar bagaimana. Yelah, kadang-kadang ada orang
dia rasa semua majlis tu sama je cikgu kan? Ya, betul. Oh, sebenarnya ada beza cikgu majlis rasmi dengan majlis tidak rasmi. Betul tu. Okey, baik. Itu pandangan cikgu. Kita nak tanya dan juga nak tengok sebenarnya apa pandangan rakan-rakan kita. Sering akan dijemput oleh jiran-jiran kita yang berbeza kaum untuk menghadiri majlis-majlis, sama ada majlis rasmi ataupun majlis tidak rasmi. Dalam majlis-majlis ini, kita hendaklah menjaga adab kita. Pertama sekali, kita hendaklah menjaga adab pakaian. Kita hendaklah memakai baju yang sopan. Adab-adab yang kita boleh lakukan dalam suatu majlis rasmi atau tidak rasmi ialah kita perlu berpakaian sopan. Kita juga tidak dibenarkan bercakap semasa makan. Selain itu, kita juga bersikap mewah tinggi semasa mengambil makanan. Ini adalah menunjukkan sikap-sikap kita yang menghormati orang lain. Pada pendapat saya, ketika kita menghadiri sesebuah majlis perkahwinan, adab yang ketiga ialah adab pertuturan. Ketika kita bercakap dengan orang yang lebih tua daripada kita, kita kena kawal nada kita dan cakap secara sopan. Kita jangan tinggi-tinggikan suara kita. Okey, so kepada anda yang berada dekat Ubah, tadi kita tanya dan dekat Google Meet semua dah ready, semua dah belanja, kita double thumbs up. Yang dekat rumah anda boleh sediakan pen dan juga kertas untuk kita catat sama-sama apa yang cikgu nak sampaikan kepada kita. Sementara kita nak bagi peluang dan ruang kepada mereka untuk bersiap sedia. Kita berhenti rehat seketika cikgu. Ya. Jangan ke mana-mana, kembali dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih bersama dengan cikgu kita, Cikgu Nur Jilawati Muhammad Amin, Guru Pendidikan Moral SMK Setia Alam Selangor. Baik, rakan-rakan saya di Google Meet, semua ons ke tak ons? Wah, itu dia, semua ons cikgu. Baik cikgu, saya tak nak dengarkan masa saya pun nak belajar berkenaan dengan topik kita, adab majlis rasmi dan juga tidak rasmi. Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Sama cikgu. Masih bersemangat lagi ya murid-murid cikgu. Ya, semua semangat cikgu. Okey. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini ya, berkaitan dengan hidup beradab, cerminan diri. Okey, jadi murid-murid yang berada di rumah, bolehlah membuka buku teks pendidikan moral tingkatan 3, muka surat 145 untuk kita belajar bersama-sama dengan cikgu hari ini. Okey, di sini cikgu dah merangkumkan 3 domen pendidikan moral. Jadi inilah ada objektif pembelajaran yang mana domen yang pertama penaklukan moral, iaitu menghuraikan konsep adab dalam majlis rasmi dan tidak rasmi. Seterusnya menghuraikan banding beza adab dalam pelbagai majlis rasmi dan tidak rasmi. Menghuraikan kepentingan adab dalam pelbagai majlis rasmi dan tidak rasmi. Akhirnya menjelaskan kesan sekiranya tidak beradab dalam pelbagai majlis rasmi dan tidak rasmi. Jadi di sini ialah domen moral yang kedua, iaitu emosi moral. Okey, jadi di akhir nanti murid dapat menzahirkan perasaan apabila mematuhi adab dalam majlis rasmi dan tidak rasmi. Okey, untuk penaklukan moral, domen yang ketiga, murid-murid bersama dengan cikgu akan menghasilkan kad jemputan majlis rumah terbuka yang mengandungi adab yang perlu dipatuhi dalam majlis tersebut. Itu dia. Baik cikgu, dalam objektif ni saya terperasan yang orang wanita kat sebelah itu cikgu ke? Ya, saya. Ini saya.
Sebab nampak tangan tu betul tapi dia punya muka tu kan lain sikit. Ya, betul tu. Baik, cikgu, dalam objektif tadi cikgu ada sebut ada kesan untuk mereka yang tidak beradab dalam majlis rasmi ataupun tidak rasmi. So maksudnya sebenarnya ada juga kesan kalau betul. orang yang tak jaga adab dalam majlis rasmi ataupun tidak rasmi ni cikgu. Ya, betul murid-murid cikgu. Bila kita menghadiri sesuatu majlis, kita tidak menepati ketetapan yang telah ditetapkan, maka dia akan memberikan kesan kepada diri kita dan juga orang sekeliling kita. Ya. Baik cikgu, itu dia. Saya pun nak tahu juga apakah kesannya kejap lagi. Silakan cikgu. Kita teruskan kita teruskan lagi ya, murid-murid. Murid cikgu masih bersemangat? Masih on lagi cikgu. Ya, terima kasih. Okey, jadi cikgu ada satu situasi di sini. Okey, yang mana 4 orang remaja menghadiri majlis rumah terbuka. Ya. Okey, 4 orang remaja ini mengambil makanan dan duduk di tempat yang telah disediakan lalu menikmati makanan tersebut. Ya. Okey, jadi cikgu nak tanya murid-murid cikgu, adakah remaja A, okey, di sini cikgu telah melabelkan remaja A, remaja B, remaja C dan remaja D. Ya. Jadi soalan cikgu yang pertama, adakah remaja A telah menunjukkan adab yang baik semasa menghadiri majlis? Okey. Baik, siapa yang nak jawab? Silakan. Cikgu, saya nak jawab soalan cikgu. Silakan Dinusha. Remaja A mengambil makanan yang terlalu banyak dan dia makan dengan tidak sopan. Jadi dia tidak beradab. Oh, okey. Ya, betul kalau kita lihat di sini, dia depan makanan dia terdapat 3 pinggan makanan yang penuh. Ya. Okey, seterusnya mulutnya masih lagi ada makanan. Tetapi tangannya nak ambil lagi cikgu. ambil makanan yang lain. Jadi ini adalah salah satu contoh yang tidak beradab. Ya, itu dia. Jadi soalan cikgu yang kedua, remaja C adakah remaja C telah menunjukkan adab yang baik semasa menghadiri majlis? Okey, murid-murid cikgu ada tak yang nak jawab? Baik, siapa yang nak jawab? Silakan. Saya nak jawab. Lisha Lini, silakan Lisha Lini. Remaja C mengambil makanan dalam kuantiti yang sedikit. Remaja C makan dengan sopan. Bermakna remaja C beradab. Okey. Betul ke cikgu jawapan Lisha Lini? Terima kasih Lisha Lini. Betul ya. Itulah situasi Jadi bila kita menghadiri majlis, ini adalah satu situasi yang biasa kita akan lihat. Sama ada kita sedar ataupun tidak sedar, inilah situasi yang berlaku. Jadi bertepatan dengan kita punya objektif tajuk hari ini, okey, kita akan belajar berkaitan adab-adab yang telah ditetapkan dalam sesuatu majlis yang kita hadiri. Baik cikgu, itu dia. Boleh kita teruskan ya? Silakan cikgu. Masih bersemangat lagi anak murid cikgu? Semua masih semua masih terima kasih cikgu. Double thumbs up dia belanja. Silakan cikgu. Okey, bila anak murid cikgu pun semangat, jadi cikgu pun hari ini bersemangat. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi cikgu teruskan lagi berkaitan dengan konsep adab. Okey, konsep adab ini cikgu nak terapkan, nak memberitahu kepada murid-murid supaya murid-murid mengetahui kandungan ini dengan lebih mendalam lagi. Ya, boleh ya? Baik cikgu. Okey. Jadi di sini apakah yang dimaksudkan dengan adab? Ya. Ya, dimaksudkan dengan adab. Adab ini ialah tingkah laku atau perbuatan kita yang baik. Baik. Okey. Yang keduanya, tutur kata kita iaitu percakapan kita yang sopan. So maksudnya kedua-duanya mesti seiring cikgu. Ya, betul tu. Dia tidak boleh salah satu saja. Kerana apa ya? Anak murid cikgu, kerana dia adalah memberikan cerminan kepada diri kita. Okey, cerminan dalam aspek peribadi, identiti kita dan personality kita. Ini adalah yang dimaksudkan dengan adab. Kita tengok di sini gambar cermin.
Okey. Inilah mencerminkan diri kita. Ya. So saya suka dengan apa yang cikgu sebut tadi adalah mesti seiring kedua-duanya cikgu tingkah laku yang baik dan juga tutur kata yang sopan tu mesti seiring. Okey, baik cikgu, seterusnya cikgu. Okey, kita teruskan lagi ya. Silakan cikgu. Okey, jadi dalam majlis yang kita hadiri ada beberapa adab yang perlu kita ikut ataupun patuhi. Baik. Okey, sama ada majlis itu majlis rasmi ataupun tidak rasmi. Okey. Jadi ada 3 gambar di sini yang telah cikgu tunjukkan kat sini. Ada tak anak murid cikgu yang boleh meneka gambar yang pertama ini adalah adab apa? Adab berkaitan dengan apa? Okey. Cikgu, saya nak cuba. Janani cikgu. Okey, Janani. Yang gambar pertama itu adab berpakaian. Adab berpakaian. Kita tengok ya. Betul ke cikgu? Ya, betul ya. Adab berpakaian. Tahniah Janani, bukan setakat pandai berlakon je cikgu. Itu lain. Okey, tahniah Janani. Seterusnya. Okey, gambar yang kedua. Ya. Adab makan. Adab makan. Jika lihat gambar tu berkaitan dengan makanan. Itu adalah adab makan. Okey, yang gambar yang ketiga merujuk kepada apa? Yang terakhir. Adab bercakap. Adab bercakap. Cikgu. Betul ke cikgu? Ya, betul. Terima kasih anak murid cikgu. Baik, tahniah Janani. Ya, betul ya. Di sini kita ada 3 adab. Okey, semasa kita menghadiri majlis yang mana bila kita memilih pakaian, bila kita perlu pakaian yang sesuai dengan majlis tersebut. Okey, jika majlis rasmi, bagaimana pakaian yang perlu kita pakai? Okey, yang keduanya adab makan. Adab makan itu kita contohnya ialah cara kita mengambil makanan, piring yang kita gunakan, okey, sudu garfu yang kita gunakan, seterusnya cara kita duduk semasa makan. Itu pun adalah salah satu adab dalam makan. Okey. So, dia termasuk dalam kategori adab juga cikgu Ya, betul. Cara duduk tu pun penting juga. Baik. Okey, seterusnya yang ketiga ni yang Janani kata tadi tu, adab bercakap. Okey, kerana apa? Nada suara yang kita gunakan semasa menghadiri majlis, kita bercakap dengan tetamu, kita bercakap dengan penganjur ataupun tuan rumah lah ya. Dengan nada yang bagaimana? Okey, ataupun panggilan. Panggilan apa yang sesuai bila kita memanggil tetamu. Tetamu yang mempunyai pangkat ataupun yang lebih berusia daripada kita. Tapi cikgu, contoh kalau kata macam ada orang panggil ataupun menggunakan nama samaran kepada seseorang, contoh panggil kawan ke kan, adakah itu termasuk dalam kategori adab juga? Contoh, tapi kalau macam kawan tu dia okey, tapi sebaiknya kita gunakanlah tata tertib kita, tata susila kita gunakan panggilan yang sebaiknya. Sebaiknya panggil nama betul lah cikgu. Ya, betul. Sebab saya kadang orang panggil saya Lee Min Ho cikgu. So saya macam nak menafikan pun tidak juga, nak mengiyakan pun tak sama juga tapi cikgu. kalau yang macam tu kita kena senyum lah. Kena senyum lah cikgu. Okey, baik, lepas ni saya senyum lah cikgu. Baik cikgu. Okey, boleh kita teruskan? Silakan cikgu. Okey, anak murid cikgu masih bersemangat tak? Semua masih on cikgu. Terima kasih. Okey, tapi hari ini kita dah tahu 3 adab tadi. Walau bagaimanapun, cikgu nak terangkan satu saja, iaitu cikgu nak fokuskan satu saja, iaitu apa? Ini ya. Adab berpakaian. Saya ingatkan tadi adab makan cikgu sebab nampak kuali tu cikgu. Itu kanta tu. Bukan, ni kanta. Oh, kanta. Ya. Saya dia fikir makan. Jadi je kan. Cikgu fokuskan hari ini berkaitan dengan adab berpakaian. Kerana apa? Bagi saya sendiri seorang wanita, pemilihan pakaian sendiri adalah sangat mempengaruhi kita. Boleh mempengaruhi kita punya minda kita kan. Pakaian apa yang sesuai untuk majlis tersebut. Saya kalau berkaitan dengan protokol, saya sedikit teliti lah. Okey. Faham. Okey. Seterusnya, ini adalah banding beza majlis rasmi dan tidak rasmi. Okey, jadi kita akan tahulah majlis rasmi itu apa dan majlis rasmi ini apa. Okey, jadi di peringkat remaja sendiri, murid-murid cikgu sebenarnya perlu didedahkan dengan
adab-adab semasa majlis rasmi dan tidak rasmi. Okey. Ya. Baik. Itu dia. Okey. Ini yang pertama cikgu, majlis rasmi cikgu. Ya, majlis rasmi. Okey, apakah itu majlis rasmi? Ya. Okey, majlis rasmi ini dianjurkan oleh pihak kerajaan atau pihak swasta. Okey, ataupun wakil-wakil dari pihak kerajaan. Yep. Contoh paling dekat dengan murid ialah sekolah. Ya, okey. Pejabat pendidikan daerah. Yep. Ya, Jabatan Pendidikan Negeri. Itu adalah contoh-contoh majlis yang diadakan, dianjurkan oleh wakil-wakil kerajaan. Okey, jadi bila majlis rasmi ini dia mempunyai tata cara. Okey, tata cara dan protokol yang telah ditetapkan dan mesti dipatuhi. Okey, jadi kebiasaannya bila kita mendapat jemputan untuk majlis rasmi, kebiasaannya dia akan tulislah di situ ketetapan pakaian yang sesuai. Maksudnya tema pakaiannya kan cikgu. Nanti kita tengok contoh ya. Baik. Okey, masih boleh lagi ya? Saya teruskan. Boleh cikgu. Okey, ini adalah contoh majlis rasmi. Okey, jadi di sini saya ada sertakan gambar 2 orang murid yang menerima anugerah. Betul ya? Okey, gambar yang kedua ialah berkaitan dengan murid-murid, okey, membaca ikrar. Betul ya? Dekat pimpinan cikgu kan? Ya ke? Ingat saya zaman belajar-belajar dulu cikgu. Setiap hari Isnin kena ada perhimpunan. Ya, betul. Tapi sebenarnya murid-murid tak sedar itu adalah salah satu majlis rasmi. Okey. Okey, ada tak anak murid cikgu yang nak memberikan jawapan ataupun menyatakan ini majlis apa? Baik. Siapa yang nak jawab? Twisha cikgu. Saya jawab. Okey, silakan. Gambar pertama menunjukkan Majlis Anugerah Cemerlang. Majlis Anugerah Cemerlang. Betul ke cikgu? Ya, betul ya. Majlis Anugerah Cemerlang. Okey, yang kedua? Gambar yang kedua menunjukkan Majlis Perhimpunan Sekolah. Perhimpunan sekolah. Ya, majlis perhimpunan sekolah. Ini yang saya cakap tadi. Okey, contoh majlis rasmi. Okey. Bila peringkat remaja ini, murid-murid sebenarnya tidak sedar. Mereka sebenarnya secara tak langsung telah mengikuti ataupun mematuhi mengikut protokol majlis rasmi. Jika murid-murid lihat ya, jika ada murid yang lewat semasa perhimpunan, mereka diasingkan kerana apa? Kerana tidak mahu mengganggu majlis tersebut. Baik. Ya, tidak mahu mengganggu keharmonian majlis tersebut. Jadi kita tidak menghormati majlis tersebut. Okey, jadi selepas cikgu ini nak tanya juga dekat Twisha. Twisha kalau perhimpunan Twisha masuk grup yang mana selalu? Bersama-sama dengan mereka dalam perhimpunan ke ataupun orang yang lambat tadi? Twisha? Orang yang datang awal. Oh, datang awal lah. Mana boleh. Apalah awal ni saja je nak malukan saya kan. Okey, gurau je Twisha. Baik cikgu, silakan cikgu. Okey, kita teruskan lagi ya. Jadi kita akan pergi pula majlis tidak rasmi. Apa yang dimasukkan dengan majlis tidak rasmi? Okey, biasanya majlis ini adalah dalam suasana yang santai. Okey, walaupun santai tetapi tetap ada tata cara dia. Okey, ada tata susilanya. Okey, tetapi tidak ketat. Disusunnya tidak ketat. Dia tak seketat majlis rasmi lah. Kalau kita menghadiri majlis rasmi ya dengan protokol yang sangat ketat, mendisiplinkan diri kita sebenarnya. Okey, jadi majlis tidak rasmi ini tidak ketat. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan contoh-contoh majlis tidak rasmi ini ialah okey, ini contoh dia. Okey, gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Okey, kalau tengok gambar yang pertama ini, okey, ada anak murid cikgu yang nak bagi tahu ini gambar apa? Baik, siapa yang nak jawab? Cikgu, bolehkah saya menjawab soalan cikgu? Baik, silakan. Aishwarya Rani. Silakan. Gambar pertama menunjukkan majlis hari jadi, gambar kedua menunjukkan majlis hari rumah terbuka. Rumah terbuka, kita tengok ya. Betul ke cikgu? Mestilah betul ya. Kalau dah ada kek, dah ada balon, betul lah itulah majlis hari jadi. Ya, walaupun dia majlis hari jadi yang kita rasa nampak macam seperti terlalu santai, tapi sebenarnya dia masih ada lagi juga tata caranya.
Yang kedua ini ialah Rumah terbuka. Majlis rumah terbuka. Okey, Aishwarya. Majlis rumah terbuka untuk bangsa apa? Bangsa Melayu, cikgu. Bangsa Melayu. Okey, nampaklah di situ ya. Memakai pakaian tradisional. Baik, selalu hari raya lah cikgu. Hari raya. Tapi kalau kita tengok betul. tahun ni cikgu tak ada rumah terbuka cikgu. Ya, betul Kan hari jadi pun tak ada sebab kita orang kata apa dalam fasa pandemik COVID-19 ni. Itu dia, kita dah tahu berkenaan dengan contoh majlis rasmi dan juga majlis tidak rasmi. Kita dah berhenti rehat seketika cikgu. Boleh. Kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah belajar berkenaan dengan apa tu contoh majlis rasmi dan juga majlis tidak rasmi. Kita dah tahu tadi, saya pun dah recap balik dan juga sempat mengimbau kenangan cikgu tengok perhimpunan sekolah tu. Okey, dan sekarang cikgu kita nak teruskan untuk adab majlis rasmi dan juga tidak rasmi. Okey, masih bersemangat ya anak murid cikgu di rumah dan di studio. Masih okey lagi. Okey, terima kasih. Okey, kita pergi kepada persamaan adab pakaian dalam menghadiri majlis rasmi dan tidak rasmi. Okey, persamaannya ialah pakaian sopan dan kemas. Okey, apa yang dimaksudkan pakaian sopan dan kemas? Okey, di sini ya kita tengok rambut mestilah disisir dengan rapi. Disisir dengan rapi. Okey. Yang keduanya pakaian. Okey, pakaian kita mestilah berlengan dan berkola bagi lelaki. Okey, yang bagi yang tidak bertudung lah. Okey, seterusnya ini yang paling penting ya, berkasut. Jangan memakai selain daripada kasut. Okey, ini antara persamaannya lah. Jadi kita pergi pula kepada perbezaan. Okay, ini adalah perbezaan. Okay, untuk perbezaan majlis rasmi dan majlis tidak rasmi, apa dia ialah semasa individu menghadiri majlis rasmi, pakaian yang dipakai mesti mematuhi etika pakaian yang telah ditetapkan. Okey, berbeza dengan majlis tidak rasmi. Okey, jadi individu yang menghadiri majlis tidak rasmi, pakaian yang dipakai boleh mengikut kesesuaian. Itu perbezaan pakaian bila kita menghadiri majlis rasmi dan tidak rasmi. Okey. Baik. Boleh ya? Baik cikgu. Okey. Kita pergi kepentingan. Okey. Dalam setiap apa yang kita lakukan dalam adab majlis, okey, ada kepentingannya. Baik. Okey. Kita tengok apakah kepentingannya ialah okey, di sini ada perbualan. Okey. Ada tak anak murid cikgu yang nak berbual dengan cikgu? Baik, siapa yang nak berbual? Saya nampak macam Dinusha lah cikgu. Cikgu, saya nak berbual dengan cikgu. Okey. Silakan Dinusha. Saya mulakan dulu ya, Dinusha. Okey, Puan Komala, pakaian puan sangat cantik. Sesuai dipakai dalam semua majlis. Pakaian tradisional ini memang sesuai untuk sesuai dipakai dalam semua majlis. Saya melambangkan identiti bangsa saya. Saya bangga dapat mengayakan baju ini dalam majlis yang saya hadiri. Sari. Okay? Baik. So sari. kena pula Dinusha pun pakai sari juga cikgu. Ya, betul lah. Anak murid cikgu hari ini memakai sari. Sari ni sebenarnya adalah pakaian yang paling sesuai boleh dipakai dalam apa-apa jua majlis. Yang boleh diterima pakai. Baik. Okay? Sama ada majlis rasmi dan juga tidak rasmi cikgu. Ya, betul tu. Baik cikgu. Jadi pakaian tradisional kita lah.
Okey, jadi inilah kepentingannya bila kita menjaga pakaian kita, secara tak langsung imej diri kita akan terpelihara. Ya, cikgu. Okey, jadi tetamu yang berpakaian sopan, yang menepati majlis yang dihadiri, secara tidak langsung dia telah menunjukkan personaliti dia. Jadi pihak penganjur dan tetamu juga akan berasa selesa dengan kita. Ya. Okey, betul lah. Okey, kita pergi kepada kesan. Okey. Ini tadi kita sebut di awal tadi, cikgu. Betul. Kesan tak beradab dalam majlis rasmi dan juga tidak rasmi. Ini yang kita nak tahu. Silakan, cikgu. Ya, sebenarnya apa saja yang kita lakukan bila menghadiri majlis, kita terlepas pandang berkaitan dengan kesannya. Ya. Okey? Apakah kesannya? Okey, kita lihat di sini ya. Ada perbualan, ada murid-murid yang nak berbual dengan saya. Okey. Siapa yang nak berbual dengan cikgu? Lisha Lini, cikgu. Saya nak berbual dengan cikgu. Okey, Lisha Lini. Okey, saya mulakan dulu ya. Okey, Lili, apakah pakaian yang sesuai untuk saya menghadiri majlis Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah? Tahniah Wikiat, awak perlu mematuhi etika pemakaian yang sopan supaya kita dapat membaik sekolah. Menjaga nama baik sekolah katanya. Ya, supaya kita dapat menjaga nama baik sekolah. Okey, bila kita tidak menjaga nama baik sekolah ataupun bila kita menghadiri majlis ya. Jadi kesannya dia akan tetamu akan memberi tumpuan kepada kita. Okey, bila memberi tumpuan, tetamu yang ada akan terganggu. Betul lah? Individu yang menghadiri majlis tidak berpakaian sopan secara tidak langsung, individu tersebut akan menjadi tumpuan. Jadi, pihak penganjur pun akan berasa malu. Okey, seperti tadi ya. Penganjurnya adalah pihak sekolah. Jadi, bila tidak memakai pakaian yang sesuai, jadi pihak sekolah akan berasa malu. Ya, impaknya, kesannya memang sangat besar. Baik, maksudnya kesannya bukan hanya sekadar kepada mereka yang berpakaian sebegitu sahaja, tetapi impaknya memberi kesan kepada majlis tadilah. Akan penganjur. So, kedua-dua pihak yang akan mendapat kesan daripada perbuatan kita tadi. Itu dia, cikgu. Betul lah. Okey, jadi kita teruskan. Kepada emosi moral. Okey, bila kita dah belajar berkaitan dengan konsep, okey, apakah emosi moral yang boleh kita terapkan dalam isu inilah. Okey. Apakah perasaan murid-murid apabila menjaga adab pemakaian yang sopan semasa menghadiri majlis rasmi dan tidak rasmi? Okey, sebenarnya bila kita memakai pakaian sopan ataupun mengikut protokolnya, kita akan rasa gembira. Kita akan rasa selesa berada di majlis tersebut. Okey, contoh ya, jika pakaian itu cantik, sesuai, adakah kita akan dapat pujian? Betul? Betul, cikgu. Mesti orang akan puji kita pakaian sangat cantik. Dan orang pun rasa seronok nak berselfie ke, nak ambil gambar ke, kan, cikgu kan? Jadi kita akan rasa gembira. Kita akan rasa bangga. Okey? Okey, dekat sini cikgu nak minta anak murid cikgu berceritakan pengalaman. Ceritakan pengalaman dan perasaan anda apabila menghadiri majlis rasmi dan tidak rasmi. Okey, ada tak anak murid cikgu yang hari ini nak berkongsi pengalaman anak murid cikgu yang pergi ke majlis? Janani, cikgu nak kongsi. Silakan, Janani. Cikgu, saya pernah pergi menghadiri majlis perkahwinan ibu saudara saya. Semasa menghadiri majlis tersebut, saya berasa bangga kerana tetamu yang hadir memakai pakaian yang tradisional bangsa India. Pakaian majlis itu menjalan dengan lancar dan harmoni. Okey, terima kasih ya. Jadi pakaian bangsa India tu pakaian apa yang dipakaikan? Lelaki dhoti, perempuan sari. Itu ya. Bila perempuan pakai sari macam mana Janani pakai sekarang lah. Betul tak? Okey. Ini satu pengalaman ya. Jadi murid-murid pun sebenarnya bila kita pergi menghadiri majlis, ini satu pengalaman untuk mereka. Okey. Ada tak lagi yang nak ceritakan pengalamannya? Siapa lagi yang nak kongsikan pengalaman? Cikgu. Twisha, cikgu. Okey, Twisha. Silakan, Twisha. Cikgu, saya pernah bersama-sama meraihkan sambutan Hari Guru di sekolah.
Saya berasa bangga kerana guru-guru memakai pakaian mengikut tema yang ditetapkan, iaitu memakai pakaian tradisional mengikut agama masing-masing semasa majlis perkahwinan. Dengan kerjasama guru-guru, sambutan Hari Guru tersebut berjalan dengan lancar. Terima kasih. Okey, Tisha. Boleh bagi tahu cikgu, apa pakaian yang cikgu-cikgu pakai semasa majlis Hari Guru tersebut? Guru-guru yang beragama Islam memakai baju kurung dan baju Melayu. Manakala guru-guru beragama Hindu memakai sari dan dhoti. Okey. Selain tu ada tak? Yang Chinese ke ada ke? Untuk guru-guru yang berbangsa Cina? Guru-guru yang berbangsa Cina memakai cheongsam dan juga samfu. Okey. Itu dia. Masing-masing memakai pakaian mengikut adat dan juga tradisi masing-masing lah, cikgu. Ya, sebab dia telah menetapkan temanya dan menetapkan pakaian yang perlu dipakai semasa majlis tersebut. Baik. Itu yang dikatakan Majlis Hari Guru ini adalah majlis rasmi. Ya. Okey, terima kasih. Ada murid cikgu. Terima kasih Trisha, Janani. Okey, masih bersemangat lagi tak? Masih lagi cikgu. Itu dia, semua masih belajar double thumbs up lagi cikgu. Okey, jadi kalau anak murid cikgu masih bersemangat, okey, jadi kita nak akan lakukan satu aktiviti. Boleh ya? Jom cikgu. Saya suka aktiviti ni cikgu. Aktiviti, apakah aktivitinya? Ialah okey, menghasilkan kad jemputan rumah terbuka. Baik. Okey. Murid-murid di rumah dan di studio diminta oleh ibu bapa menghasilkan kad jemputan majlis rumah terbuka sempena sambutan perayaan. Jadi kad jemputan yang dihasilkan hendaklah disertakan adab-adab dalam majlis yang diadakan. Okey. Baik cikgu. Kad jemputan biasa kita dapat, betul? Betul cikgu. Tetapi yang luar biasanya di sini ialah menyatakan adab-adab yang mesti tetamu patuhi apabila menghadiri majlis rumah terbuka nanti. Itu yang kita dapat lihat nanti murid-murid menerapkan amalan adab tersebut. Okey, itu yang lain daripada yang lainnya lah. Baik cikgu. Okey, boleh kita mulakan? Boleh cikgu. Kita nak buat macam mana cikgu? Okey. Jadi murid-murid yang berada di rumah, okey, bolehlah sediakan kertas warna, pensel warna dan gunting ya. Baik. Ini contoh yang cikgu hasilkanlah di sini. Baik cikgu. Biasa lukis tangan pelik kan? Betul cikgu. Okey, biasanya kita akan menggunakan komputer. Betul kan? Tapi hari ini kita hasilkan mengikut kreativiti kita sendiri. Baik, kalau pelajar-pelajar kita di Google Meet pun mereka perlu hasilkan guna tangan juga cikgu. Ya. Okey. Jadi anak murid cikgu yang berada di Google Meet tu boleh menghasilkan menggunakan tangan. Okey. Baik. Okey, ini sajalah. Jadi bahagian dalamnya bolehlah menyatakan adab. Okey. Baik, kalau kita tengok dalam kad jemputan ni perlu ada cikgu, antaranya adalah lokasi kan, alamat, tarikhnya bila, waktunya daripada pukul berapa sampai pukul berapa, dan kepada adik-adik kat rumah yang mungkin nak buat juga untuk kad jemputan ni, macam menggunakan gunting dan pisau tu perlu dapat pengawasan ataupun keizinan daripada ibu dan ayah kan kita takut nanti luka kan. Mungkin ada yang menonton ni pada ketika ini adik-adik daripada sekolah rendah pun ada juga. So itu perlu diberi perhatian lah. Baik cikgu, untuk kad ni cikgu, pelajar nak kena buat sekarang ke macam mana cikgu? Ya, dia orang tengah buat. Okey. Jadi ada yang dah siap ke yang saya suruh tu? Aktiviti ni ada yang dah siap ke? Adakah yang dah siap hasilkan kad jemputan? Ya. Ataupun mungkin sementara pelajar-pelajar nak siapkan, mungkin kita nak teruskan dulu pembelajaran kita cikgu. Okey, boleh ya? Jadi kita teruskanlah. Ini contoh yang menggunakan komputer. Nanti kata Cikgu G, tangan je ke? Inilah contoh. Boleh juga guna komputer. Okay. Ini ada contohnya ialah majlisnya yang cikgu telah tetapkan adab di situ. Okey, yang mana adabnya contohnya pakai tetamu yang hadir mesti berpakaian tradisional. Okey, yang keduanya pakaian sopan. Okey, pakaian sopan. Okey, yang keduanya tiada sentuhan. No touch, okey. Jadi apa ni, bila tak ada sentuhan kita gunakanlah tanda isyarat sebagai tanda
selamat datang, terima macam kasih. kita buat tadi cikgu, kita letak tangan kat dada sebagai penghormatan cikgu. Okey, boleh ya? Anak murid cikgu, Baik. ada yang nak tunjukkan kad yang telah dihasilkan? Baik, siapa yang nak tunjukkan kad jemputan yang telah pun anda siapkan? Boleh angkat tunjuk dekat skrin. Kita nak tengok hasil kerja rakan-rakan kita. Itu dia. Wow, itu Wariah Rani tulis berkenaan dengan ataupun kad jemputan Happy Deepavali cikgu. Ya. Lain siapa? Okey, Aishwarya. Mungkin kawan-kawan yang lain dah siap, boleh terus angkat anda punya kad jemputan untuk ditunjukkan kepada kita semua. Boleh angkat tunjuk dekat kamera. Dinosha dah siap ke Dinosha? Tunjuk je. Janani, dah siap semua tunjuk. Okey. Baik, Lishal ini. Okey, itu dia. Semua bertulis berkenaan dengan rumah terbuka Deepavali cikgu. Ini dia nak jemput kita ni cikgu. Baik, ini adalah hasil kerja tangan pelajar kita menggunakan tangan cikgu. Okey, Aishwarya, boleh tak berkongsi dengan kami ataupun berkongsi dengan cikgu hari ini apakah adab yang murid dah letak dalam kad tersebut? Cikgu, saya telah menyediakan beberapa adab dalam kad tersebut, iaitu memakai pakaian tradisional, sentiasa memakai pelitup separuh muka, memakai pakaian yang sopan dan tiada sentuhan. Okey, sama juga no touch cikgu. Macam mana kalau tak ada sentuhan, tanda isyarat yang bagaimana? Meletakkan tangan di dada dan tunduk sebagai tanda penghormatan. Terima kasih Aishwarya. Baik, itu hebat. dia. Baik cikgu, sementara kita mungkin kejap lagi kita nak tahu juga sikit-sikit lah kawan lain-lain berkenaan dengan adab-adab yang mereka lakukan dalam mereka kad jemputan mereka. So kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana dalam Teras Didik TV KPM. TV KPM TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tengok hasil karya-karya pelajar-pelajar menyiapkan kad jemputan untuk rumah terbuka. Saya kira percaya anda kat rumah pun mungkin ada yang dah siapkan hasil kerja, boleh minta mak ataupun ayah semakkan. Cantik ke, berapa markah dia orang nak bagi kan. Alright cikgu, tadi kita dah tahu seorang pelajar kita adab yang diletakkan dalam kad jemputan yang dihasilkan oleh beliau. So mungkin kita nak tahu lagi seorang cikgu. Boleh, silakan. Boleh ke cikgu? Okey, siapa yang volunteer yang nak kongsi apakah adab yang dimasukkan dalam kad jemputan? Tadi rakan kita seorang dah. Dinusha, boleh tak kongsikan apa adab yang Dinusha letak dalam kad jemputan Dinusha? Boleh. Silakan Dinusha. Saya letakkan memakai pakaian tradisional, memakai pelitup separuh muka, pakaian sopan, tiada sentuhan. Okey, sama juga kan. Ini kalau kita tengok cikgu apa yang ada adab mereka letakkan ni dalam fasa sekarang ni adalah adab yang wajib lah cikgu kan. Ya, betul. Satu orang kata apa, satu tulisan ataupun satu hasilan yang sangat baik daripada Dinusha dan juga rakan-rakan yang lain lah. Terus menjaga penjarakan fizikal, pelitup muka tadi dan juga mengenakan gel pembasmi kuman, boleh sertakan sekali kan. Itu dia. Dan no touch-touch, no sentuhan-sentuhan. Baik cikgu, sebenarnya cikgu dalam mungkinlah sebagai orang kata apa, kita dah sedar tak sedar dah berada di segmen yang terakhir cikgu. Mungkin para pelajar tadi dah tahu membezakan majlis rasmi dan juga majlis tidak rasmi. Cumanya mungkin jadi persoalan sekiranya dalam majlis rasmi para pelajar tidak mengikuti adab yang diletakkan tadi. Kita dah tahu kesannya. Cumanya adakah para pelajar ataupun kita yang ikut dalam majlis rasmi itu berpotensi untuk
mungkin disekat ke, tak boleh masuk majlis ke, ada sampai macam tu ke cikgu? Ya, betul ya. Ada kemungkinan bila kita tidak memakai pakaian yang tidak bersesuaian, kita dilarang untuk memasuki majlis tersebut. Okey. Ya. So maksudnya bukan setakat malu je cikgu macam tadi, dalam kesannya adalah penganjur malu, tapi kita juga yang akan menanggung, contoh macam tak boleh masuk majlis dan sebagainya. Betul. Baik cikgu, sebenarnya kita dah orang kata apa, kita nak tahulah mungkin rumusan berkenaan dengan apa yang kita belajar hari ini dalam subjek pendidikan moral dan juga topik kita adab majlis rasmi dan juga majlis tidak rasmi ni cikgu. Okey ya, murid-murid cikgu yang berada di rumah, okey, cikgu dah memberikan kefahaman berkaitan dengan konsep, berkaitan dengan emosi, dan kita pun telah membuat aktiviti penerapan amalan adab. Okey, jadi apakah nilai yang boleh kita amalkan dalam situasi ini ialah nilai hemah tinggi. Okey, inilah nilai, salah satu nilai yang kita boleh amalkan. Baik. Iaitu individu perlu menerapkan amalan beradab sopan. Okey, dan berbudi pekerti mulia untuk memelihara keharmonian majlis dan hubungan sesama manusia. Inilah. Baik. Itu kalau kita tengok daripada apa yang kita dapatlah sepanjang 1 jam kita bersama dengan cikgu dalam topik kita ni, adab majlis rasmi dan juga tidak rasmi. Kita nak tanya pelajar kita cikgu. Kan mungkin boleh kongsikan apa yang anda dapat dalam pembelajaran kita daripada awal sampailah sekarang, kan dapat menghasilkan kad juga. Mungkin kita boleh mulakan dengan Twisha. Mungkin Twisha boleh kongsikan, Twisha, apa yang Twisha dapat dalam pembelajaran kita untuk kali ini? Saya dapat membezakan majlis rasmi dan tidak rasmi. Dapat mengetahui adab ketika menghadiri majlis rasmi dan tidak rasmi. Okey. Itu so maksudnya objektif pembelajaran kita tercapai cikgu seperti yang cikgu sebut di awal-awal tadi. Baik, mungkin rakan kita yang lain, Lisha Lini, silakan Lisha Lini. Baik, silakan. Saya dapat kesan jika tidak menjaga adab dalam majlis. Baik, apa kesan yang Lisha Lini dapat tadi? Tidak dihormati, tidak dibenarkan untuk menghadiri majlis. Baik, so tidak dihormati, tidak dibenarkan untuk menghadiri majlis. Baik, terima kasih banyak Lisha Lini. Macam kita sebutkan tadi, apa nama ni, kita pembelajaran kita hari ini insya-Allah tercapai cikgu. Seperti yang cikgu sebut di awal tadi dalam objektif pembelajaran, dan sedikit sebanyak sebenarnya bukan sekadar untuk belajar dalam subjek ini sahaja, sebenarnya perlu kita terapkan dalam kehidupan seharian kita, dan anda berada dekat rumah pun boleh sama-sama kita implementasikan dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak cikgu, Cikgu Nur Jilawati Muhammad Amin, Guru Pendidikan Moral SMK Setia Alam Selangor, dan juga rakan-rakan saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Setia Alam. Kita ada Ais Wariah Rani, Janani, Lisha Lini, Dinusha, Twisha, dan juga rakan-rakan saya yang nonton daripada rumah. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Salam sejahtera buat semua. Saya Cikgu Nur Shima daripada SMK Kajang Utama. Saya juga adalah JUK KSSM Pendidikan Moral Selangor. Sangat penting pendidikan moral dalam pembelajaran seorang murid. Nilai-nilai murni yang diajar dalam pendidikan moral penting dalam kehidupan untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia. Sesungguhnya berakhlak mulia amat dituntut dari sudut budaya, peradaban dan agama kita. Amalan nilai murni dapat membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Didik TV KPM